والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita membicarakan tentang saat-saat dihampiri ataupun saat-saat menghampiri kematian dalam kehidupan seseorang, di mana kita telah cerita tentang bagaimana orang yang hampir dengan kematian ini akan berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik yang berlaku di kalangan orang yang dekat dengan kematian. Pelik ini berdasar pada amalan masing-masing. Kalau sekiranya amalan kita ini amalan yang baik, maka di waktu tersebut kita akan dikerumuni oleh para malaikat Allah, dan mungkin saja kita akan jadi pelik dengan suasana kerumunnya malaikat-malaikat tadi yang menghampiri dengan kita. Tetapi kalau sekiranya amalan kita ini bukan amalan yang saleh, ataupun orang yang tidak dipanggil amal, orang yang sentiasa tak jaga syariat agama, di waktu mana hampir dengan kematian dia, malaikat-malaikat tak boleh dekat dengannya. Dan apabila malaikat tak boleh dekat dengannya, sudah tentu saja syaitan akan dekat pada diri seseorang. Apabila dekat dengan syaitan pada diri dia, maka berlaku benda-benda yang pelik, benda-benda yang tak dijangka, yang dalam waktu mana kehadiran syaitan dan kehadiran malaikat untuk mencabut nyawanya. Yang ini yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang pelik ataupun perkara yang aneh berlaku waktu mana kita sebut dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila dekat dengan mati seseorang ini, maka di saat tersebut saat yang paling penting. Kita belajar sebelum daripada ini, hidup kita ni masa yang paling bernilai pada kita ni ialah masa dekat dengan kematian. Masa itulah masa yang paling penting dalam hidup kita. Kerana apa dia? Kerana waktu mana kita boleh mati dalam keadaan yang husnul khatimah, walaupun kita buruk macam mana pun sebelum daripada ini, maka jadi baiklah pada kita pada akan datang nanti. Tetapi kalaulah sekiranya kita baik macam mana sekalipun, jaga bagaimanapun amalan kita, tapi dekat dengan mati kita tu, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan keji. Apabila mati dalam keadaan keji, waktu mana syaitan berjaya memasuki diri kita, habislah amalan baik yang pernah kita buat sebelum daripada ini. Maknanya depan kita satu kehancuran dan kemusnahan yang kita sendiri boleh jangka bagaimana keadaan perjalanan kita saat ini. So itulah dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pesan kepada kita, waktu mana dalam banyak-banyak doa yang kita kena baca, kita jangan tertinggal daripada baca doa Allahumma khtim alaina bihusnul khatimah. Ya Allah, tolong matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni maksudnya penyudah yang baik. Apabila ulama-ulama tanya, apa dia husnul khatimah? Husnul khatimah ni apa dia? Lalu ulama kata, orang yang boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditanya lagi, apa dia orang yang husnul khatimah? Dia mati dalam keadaan suasana yang baik. Suasana yang baik, husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan yang kalau dia sedang baca Quran, dia kemudian dia meninggal dunia, ataupun dia lepas pada dia berbuka puasa, dia meninggal dunia, ataupun dia mati bagaimana husnul khatimah? Mati di medan jihad, medan fi sabilillah. Dia mati di jalan perang, tengah-tengah perang, li'illahi kalimatillahi hiyal mulia, menegakkan kalimat Allah yang paling mulia ini. Tiba-tiba dia gugur syahid, dia ditembak, dia dibunuh dan sebagainya. Maka dia diangkat mati, dia mati yang paling bernilai, paling dipanggil husnul khatimah. Husnul khatimah ni sama ada kita sebut la ilaha illallah,
sama ada kita mati dalam keadaan syahid, sama ada kita mati dalam suasana yang baik, ataupun kita mati pada tempat yang baik. Tempat yang baik pun dipanggil husnul khatimah. Misalnya contoh, sesampai saja kita di Mekah, tiba-tiba sampai ajal. Alhamdulillah, tempat yang baik. Tempat yang baik maknanya suasana pun yang baik, maka kita mati husnul khatimah. Husnul khatimah ni maknanya digambarkan dengan gambaran. Ataupun kita mati dalam keadaan yang berhampiran dengan individu-individu yang saleh. Individu yang saleh pun dianggap husnul khatimah juga. Maknanya kita mati dekat dengan ibu kita mati dekat dengan ayah kita yang saleh. Dalam hidup kita orang-orang alim yang saleh, yang dekat dengan kita ni dipanggil husnul khatimah. Wala tahzin alaina bisu'il khatimah. Rasulullah sebut kita kena sambung sikit lagi doanya, ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni kita mati dalam keadaan lawan apa yang disebut tadi. Nak sebut la ilaha illallah tak boleh. Kemudian tidak mati di jalan jihad. Mati pula pada tempat yang tak baik. Elok dia parking kereta depan kedai rumah ekor, mati dia misalnya. Maka tempat yang terbaik pada diri, suasana tu senang untuk orang nak buruk sangka, nak membilang kita minta jauh daripada. Ataupun mati dalam keadaan berbonceng dua-dua orang, lelaki perempuan yang tak kahwin lagi. Kemudian jatuh dalam kolam, jatuh dalam parit, mati misalnya contohnya. Dalam keadaan tak kahwin lagi dua-dua orang. Nak agak-agaknya macam mana kita nak kata dia husnul khatimah? Payah kita nak sebut dia husnul khatimah. Husnul khatimah dia ada tanda-tanda yang husnul khatimah dia. Kemudian su'ul khatimah pun ada tanda-tanda ni. Tanda-tanda su'ul khatimah ni kita boleh sebutkan pada tempat, masa dan sebagainya. Kenapa jadinya su'ul khatimah? Jadi su'ul khatimah ni kerana penghujung, saat mana hujung kepada kematian kita didatangi dengan syaitan. Syaitan datang dan merosakkan kita. Ayat ni yang sebut kadang-kadang syaitan tu dirosak daripada awal. Misalnya syaitan gerakkan nak buat benda yang jahat, syaitan gerakkan kita buat benda yang jahat tu. Kemudian tengah-tengah buat benda yang jahat mati. Dia akan pergi tempat itu. Ataupun penghujung dekat-dekat yang mati tu syaitan turun. Syaitan datang. Apabila syaitan datang, syaitan pujuk. Syaitan kata jangan kamu sebut la ilaha illallah. Syaitan pujuk jangan kamu sebut. Syaitan pegang gerham kita ni. Syaitan tak benarkan kita sebut la ilaha illallah. Yang ni macam-macam kali syaitan nak suruh jangan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tiba-tiba kita mampu sebut juga. Yang ni kekecewaan besar pada syaitan. Maknanya kalau kita boleh sebut juga lah, tapi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak diganggu. Dekat-dekat dengan kematian ini jangan diganggu, kerana ramai sangat orang yang meninggal dunia, semua kebanyakan diganggu. Diganggu ni keadaan yang kerana dekat nak meninggal tu dia panggil sakarat. Dalam istilah agama dipanggil satu benda yang menyakitkan. Sakarat ni benda yang menyukarkan dan tidak memudahkan di saat demikian. Lalu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak doa Rasulullah suruh baca doa Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana sakit dekat dengan kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ini, ya Allah tolong bantu saya ini. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Di waktu mana saya berhadapan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni maknanya saat mana tak mati lagi tapi dekat-dekat dengan kematian. Dekat sangat dengan mati itu sakit yang amat sangat, menanggung itu. Sebagaimana orang nak melahirkan anak, waktu mana dia nak melahirkan anak, dia tak terus melahirkan anak tak. Dia ada dulu simptom-simptom yang menunjukkan nak keluarnya kandungan tadi. Nak keluar kandungan ini, maka dia ada tanda sakit, dia mengeras, dia macam-macam gaya. Waktu mana dalam keadaan berlakunya keadaan demikian, lalu kita tahu dah ni nak keluar zuriat. Dalam keadaan nak keluar zuriat kita ni, nak keluarnya zuriat kita ni, kita berhadapan dengan suasana yang sukar. Alhamdulillah,
kalau anak biasa sebut orang Melayu kita ni, saat mana nak melahirkan anak tu dia boleh kawal, ramai boleh kawal. Tapi kalau orang Arab tak boleh nak kawal, tak boleh nak kawal. Saat nak melahirkan anak tu tak boleh nak kawal. Mulut dia itu keluar terus, bunyi dia meraung, bunyi dia sumpah anak suami dia, kerana engkau dah aku jadi macam ni. Dengar kita dekat luar bilik melahirkan anak tu, ramai orang nak kita senyum je. Dengar kenapa suami sumpah isteri sumpah anak suami, tapi suami kena tebal telinga je nak tunggu saat keluar zuriat. Ni orang Arab, kenapa dia, kalau kita tanya pada dia kenapa dia demikian, dia sakit sangat tu. Orang yang sakit ni macam mana? Itu baru satu juzuk baru daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut baru satu juzuk pun tak boleh kawal. Dan kita boleh tengok tak boleh nak kawal itu sampai peringkat berbagai-bagai keadaan orang. Ini kan pula bagaimana kita dekat dengan kematian. Dekat dengan kematian ni, Allahu Akbar, kita tak boleh nak bayang macam mana sakitnya saat itu dan bagaimana sukarnya saat demikian, sehingga kan di saat itu tak boleh nak sebut lagi. Sampai Rasulullah kata, yang boleh sebut balik kamu gini, dia kata Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata kamu doa pada Allah dah, doa Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Kamu doa pada Allah, sehingga kan dalam banyak-banyak doa Rasulullah kata dia, ya Allah tolong kumpulkan segala kesakitan umat aku kepada dia seorang saat mana hampir kematian. Nak gambarkan tentang Rasulullah SAW sakit tu, kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana cerita tentang Rasulullah saat mana hampir dengan kematian Rasulullah, lepas pada Rasulullah wafat, Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu kita, dia kata dia, aku tak bayangkan lagi lepas pada ini aku lebih senang daripada senangnya Rasulullah SAW. Tak ada bayangan pada aku di saat itu. Kadang melihat Rasulullah itu pun sampai peringkat Rasulullah hulur tangan. Rasulullah ambil tangan Rasulullah ni, hulur tangan dalam bekas air, mengecik peluh ni, berpeluh antara air. Rasulullah ambil tangan Rasulullah, hulur tangan dalam bekas, kemudian sapu, ambil air tersebut, sapu di muka ni, sambil sapu di muka ni. Rasulullah SAW sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah bantulah aku, ya Allah, di saat mana sakitnya kematian ini, ya Allah. Ini Rasulullah SAW gambarkan dia. Itu orang yang husnul khatimah. Bayangkan kalau dia nak jalan pintas, jalan mudah, bagi diri dia rasa nak suruh cepat, suruh jangan lambat sangat ni, maka dia akan buat pilihan apa dia? Dia buat pilihan untuk bagaikan syaitan, yang syaitan memujuk kita kan. Kalau kita sakit sangat ni, kita pergi ke hospital, doktor hulur orang supaya tanda tangan. Kita nampak sakit, tanda tangan untuk apa dia? Buat pembedahan. Misal contoh, kita tak peduli lagi dah, ambil je pen itu, tanda tangan. Kenapa? Kalau kita nak suruh cepat sembuh, nak suruh cepat selesai sakit ni, kita tak peduli lagi sakit itu bagaimana sekalipun kita akan buat, kita akan nak suruh cepat. Demikian dengan kematian. Kematian ini, orang yang dekat nak mati, syaitan ganggu. Apabila syaitan ganggu, dekat dengan gangguan itu, yang menyebabkan dia akan cari syaitan sebut, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Dia mengikut terus kerana dia tidak ada amalan dalam hidup dia. Ayat inilah yang disebut kejadian aneh, waktu mana dekat dengan kematian pada seseorang ini. Waktu mana disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berlaku gelengan kepala, berlaku macam-macam gaya. Ini benda yang pelik-pelik yang terjadi hampir dengan kematian pada seseorang. Hari ini kita sambung dalam perbincangan kita sikit lagi mengenai bagaimana perkara-perkara yang pelik dalam waktu mana hampir dengan kematian. Kemudian ada kisah yang diceritakan pada kami bahawa ada seorang broker antara penjual dan pembeli. Maknanya orang yang dekat-dekat dengan kematian dia ni, ia akan meninggal dunia. Ni broker ni tak ada nyak cerita. Dipanggil mereka broker ni, orang tengah di antara orang yang jual dengan pembeli. Dipanggil orang tengah ini sendiri.
Semasa disuruh membaca kalimah la ilaha illallah, orang ni apabila disuruh baca la ilaha illallah, dia berkata 13,5, 14,5, 13,5, 14,5 disuruh. Cara tersebut disebabkan oleh kerjaannya menjadi broker. Berdasar pada yang dia suruhlah berapa persen, senang cerita, 2%, 3%. Maknanya yang dia ni dia dapat untung berapa persen. Atas persen tersebutlah dia sebut. Saya kalau misalnya contoh kita ni jual barang tu yang kita jual ni, kita akan sebut kan kehidupan kita begitu. Kehidupan kita seharian kita fikir berapa persen kita nak dapat, berapa persen. Lalu hidup kita ni, pemikiran kita begitu, dan dekat dengan mati kita terbawa-bawa keadaan kita. Sebab tu walaupun kerja apa sekalipun, anak nak pesan sikit, dan diri anak sendiri pun anak pesan, jangan tinggal zikir, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal dua benda. Kerja apa, zikir jangan tinggal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ulang yang tu je, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zikir jangan tinggal, Quran pun jangan tinggal. Dua benda kalau kita boleh jaga yang ni, dia mengatasi segala kerja-kerja kita. Dia mengatasi Quran ni, dia mengatasi daripada segala kerja. Parahan sekali dari tukar rumah, jadilah tukar masak, jadilah apa dia dalam bidang kerjaan kita, peniaga dan sebagainya. Tapi kalau kita sentiasa zikir, kemudian yang kedua baca Quran, bagi kita dia boleh menyebabkan, memudahkan diri kita untuk menghapuskan segala benda yang sentiasa kita lakukan waktu mana kita hidup. Ada setengah ulama, anda ingat Quran dari Al-Quran dia kata, kalau boleh aku nak ingatkan kamu, dia kata, kamu jangan tinggal berbanyak dan membiasakan diri kamu bersedekah. Bersedekah, kerana sedekah tu, kalau kamu terlibat dengan harta benda, kamu jangan tinggal diri kamu dengan bersedekah. Hidup kamu terlibat dengan harta benda. Katakanlah kamu menjadi seorang accountant, kamu menjadi seorang pegawai bank, kamu jadi apa? Katanya guru anda dia kata, kamu kena perbanyakkan sedekah. Kerana kamu sentiasa nampak duit. Dalam hidup kamu nampak nilai harta benda. Sedekah tadi dia menghapuskan nilai harta benda yang biasa dalam hidup kamu, yang kamu nampak dalam hidup kamu. Anda dia akan jadi demikian. Ini kata jengguan adalah. Tapi anda sebut tadi, nak sebutnya kalau boleh dua benda ni pun, satu benda nikmat. Para hadis kan boleh buat zikir, jangan tinggal. Kita duduk saja subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, ataupun duduk saja je, mulut kita disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maknanya pada diri kita ni, bibir kita tu biar sentiasa basah, ratban bi dzikri, sentiasa rutab, menjadi manis dalam kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rutab kan manis kan, sebagaimana buah kurma yang rutab, orang panggil rutab itu, maka kita bersama juga ratban bi dzikri, biar basah bibir kita, manis bibir kita dengan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Panjang masa tadi kita. Kalau boleh baca Quran, baca Quran. Quran tu jangan kita malas untuk nak baca. Kalau nak sibuk macam mana pun, 3 kul mesti ada pada diri. Setiap hari paling tidak pun 3 kul ni baca dalam diri kita ni. Ataupun qul huwallah baca 3 kali. Paling tidak sehari 3 kali qul huwallah dibaca. Kenapa? Kerana kita sudah khatam sebuah Al-Quran dengan kita baca 3 kali qul huwallahu ahad. Dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula lepas pada ni tak baca dah Quran. Kenapa tak baca Quran? 3 kul dah baca. Qul huwallah dah baca dah. Jadi tak payah baca dah, kerana dah khatam dah Quran hari ini. Jangan khatam banyak-banyak sangat besok. Malas dia jangan. Tapi kita biasakan dalam hidup kita dengan Al-Quran. Aku melihat orang yang kerja di dunia sebagai pengira, maknanya accountant, orang yang mengira ketika disuruh membaca la ilaha illallah semasa dia meninggal dunia, maka ucapan yang keluar daripada mulutnya hanya kiraan. Hanya kiraan. Waktu mana keluar yang dinamakan dengan orang ajar yang dia sebut la ilaha illallah 22, 23 ataupun dia disebut tentang duit dia, tentang nilai yang tu je pada diri kita. Jangan dalam diri kita je, biar waktu mana dekat nak meninggal dunia, kita je sentiasa sebut la ilaha illallah. Lepas kita
Ada juga orang yang ketika disuruh membaca talqin, dibacakan la ilaha illallah padanya, malah dia berkata, perbaikilah rumah si fulan dengan perbelanjaan ini, usahakanlah kebun si fulan dengan perbelanjaan ini. Ternyata dia seorang muhasib, seorang accountant. Demikian. Maknanya waktu mana orang kata sebut la ilaha illallah, dia pun sebut rumah tu belanja dia banyak ni, ambil duit banyak, ambil kat sini. Rumah tu belanja dia baiki rumah orang tersebut banyak ni. Ternyata orang ni kerja apa dia? Kerja dia berdasar pada yang namakan dengan hidup dia ni, mengira dan mengira harta benda. Allahu Akbar. Tengok atas kita lah. Kalau kita ni jadi hobi kita apa? Hobi kita dalam hidup kita ni, kegemaran hidup kita ni, membiasakan hidup kita dengan suatu benda, kita dah jadi lekat, habit dah dalam hidup kita dengan benda ni. Maknanya yang itulah yang dibawa waktu mana dekat dengan Allah. Kalau habit kita dah dengan baca Quran, dekat nak meninggal dunia, baca Quran. Baca Quran. Orang sebut la ilaha illallah, dia pun tahu dah. Orang sebut ni, dia pun tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia dah baca. Kenapa? Hidup dia dengan surah Al-Mulk. Ini gambaran begitu. Tapi kalau orang yang hidup dia dengan lagu-lagu, orang sebut la ilaha illallah, lagu-lagu. Dia keluar lagu-lagu, jangan lupa lirik tersebut. Maknanya pada diri dia pun baca lagu yang dilagukan, dia senandungkan lagu-lagu demikian. Yang ni yang menyebabkan apa dia? Dia terganggu, hidup dia terganggu. Ini yang nak suruh dalam hidup kita ni, biar kita senantiasa dalam keadaan apa dia? Gambaran dekatnya dengan Allah, dengan amalan yang kita lakukan seharian dalam hidup kita. Ada juga yang berkata, ketika disuruh membaca talqin, disuruh dibacanya la ilaha illallah, lalu disebut otak kamu seperti otak kadai. Otak kamu macam otak kadai, atau lembu ini warna kuning, disebut demikian. Sebut lembu ini warna kuning, kesibukannya serta sesuatu yang amat dicintai di dunia mempengaruhinya ketika dia akan meninggal dunia. Benda apa dia? Bau wangi ni bukan malaikat ni yang salah. Bau buhur dipanggil begitu. Nak sebut ni gambaran. Walaupun sekalipun nak sebut, kan kita ada bau wangi ni malaikat maaf dia kan. Tengah-tengah kita belajar, tiba-tiba bau wangi. Ni bau buhur biasa di masjid-masjid, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama. Ini di antara yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari-hari Jumaat. Walaupun sekalipun nak sebutnya, gambarannya disebutnya apabila ada orang yang dekat nak meninggal dunia, dia sebut otak kamu macam otak kadai. Kenapa? Dia suka sumpah serana orang. Hidup ni suka sumpah serana. Maknanya hidup dalam keadaan yang nak kata pada orang tu, nak kata pada orang ni, akhirnya waktu mana dia dekat nak meninggal dunia, dia boleh sumpah orang. Orang sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Otak macam otak kadai. Ini senang dia sebut demikian. Boleh dia gambarkan demikian pada orang yang sebut ini. Kita ni, kalau kita segar-segar, orang sebut macam tu, rasa nak pelempang dia ni tak nak mati pun tak sedar-sedar lagi. Setengah-setengah orang demikian. Kenapa jadi demikian? Gangguan kepada amalan yang dia buat. Amalan yang dia hidup ni, yang ni lah mengganggu pada dia. Anda pernah jumpa dengan orang yang waktu mana dekat nak meninggal dunia tu sibuk, dia pergi jauh, pergi jauh, dia suruh pergi jauh. Sibuk orang sibuk dengan dia. Dia berdapat, dia bela jin. Dia halau jin saka dia tu, jin yang dia bela tersebut, dia suruh pergi jauh. Aku sibuk, dia suruh demikian. Rupanya orang tua ni dia bela jin. Ini gambaran pun ada juga. Hidup dia sibuk nak membela jin. Orang lain bela juga arnab. Orang lain bela juga yang disebut dengan binatang-binatang ternakan. Dia nak bela jin. Kerja nak suruh curi rumah orang tu, curi rumah orang ni dan sebagainya. Ini kenapa? Nak suruh jadikan toilet ini.
Ini gambaran bagaimana khianatnya setengah-setengah di kalangan. Kemudian ada yang sebut lembu ini warna kuning, kesibukannya serta sesuatu yang amat dicintai di dunia, mempengaruhi ketika dia akan meninggal dunia. Macam kita kan, kita boleh anggap kalau sebut nama orang ni dikaitkan dengan apa ni. Kalau orang ni dikaitkan dengan apa ni, kita boleh anggap orang ni. Misal contoh, kita sebut nama apa dia? Pak Lah ni terkenal dengan apa dia? Misal contoh, Pak Lah misal bukan nama bekas Perdana Menteri ni, maknanya terkenal di kampung kita ada seorang nama apa dia, Yusuf. Misal contoh, kita sebut demikian. Yusuf ni terkenal apa dia? Banyak bawa kelapa. Jadi dekat nak meninggal dunia, biasanya dia akan terganggu ni. Yusuf ni memang terkenal dan dia kenal pada orang. Dia ini banyak bawa kelapa. Waktu mana dekat nak meninggal dunia, dia akan sebut kelapa mana lagi, kelapa mana lagi, kelapa mana lagi, kelapa mana lagi. Kerana hidup dia dengan banyak bawa kelapa. Profession dia yang ni yang mengganggu dalam hidup seseorang. Yang ni pun lembu ini warna kuning, boleh jadi dia disibuk dengan hidup dia dengan lembu. Hidup dengan lembu, nak bela lembu, kemudian dia tahu jenis lembu, bakar lembu dan sebagainya. Ada orang yang jadi peminat ikan, dia akan tahu ni ikan jantan ke ikan betina, dia tahu. Hidup dia dengan ikan, maka dia akan jadi dengan cara ikan dekat dengan kematian. Kita memohon pada Allah agar dia memberi keselamatan dan kemuliaan kepada kita semua, insya-Allah. Ibnu Ja'far menceritakan dalam An-Nasa'i, dalam kitab Nasa'i, Yusuf bin Ubayd adalah penjual kain. Dia tidak mahu meniaga di tepi sungai dan tidak mahu meniaga semasa hari mendung, kerana merasa bersalah lantaran semasa menimbang tidak menguji ketepatan timbangan. Sejak itu dia tidak mahu lagi menjual kain kecuali pembeli membawa timbangan. Mengapa dia bersikap seperti itu? Itu kerana dia melihat orang yang sedang nazar berkata, lidah timbangan ini menjadi lidahku dan tidak dapat membaca talqin. Ada seorang hamba Allah, orang yang menjaga kain, dia cerita Yusuf bin Ubayd ini penjual kain. Tapi dia penjual kain, dia tak nak meniaga dua tempat. Tapi satu di tepi sungai, satu lagi dia tak nak meniaga kalau hari mendung. Kalau hari mendung. Habis dia tanya kenapa? Kerana takut basah. Kenapa? Takut yang ini nanti tak tepat sukatan timbangan ni. Kerana apa dia? Kerana dia kata aku pernah tengok kawan-kawan aku yang menjaga kain dekat nak meninggal dunia, dekat dia nak meninggal dunia tu, dia sibuk dia sebut lidah aku ni terlekat, lidah aku tak boleh sebut la ilaha illallah ni, tak boleh nak sebut, tak boleh nak sebut kalimah thayyibah itu. Kerana dia lekat dengan timbangan, lekat dengan ukuran. Yang menjaga kain ni, dia kena berhati-hati betul dalam dia menjaga kain. Kerana dia ni telah yang namakan dengan sukat. Dia orang bayar 1 meter sekian-sekian harga. Misalnya 1 meter RM23. Tiba-tiba dia sukat tak cukup 1 meter. Dia kena jawab depan Allah. Dia kena jawab depan Allah. Barang yang dia ambil tadi, ni kalau dia niaga kain, kalau perlahan sekarang menjadi tukang jahit, berhati-hati dengan perca-perca kain. Dengan perca-perca kain. Kenapa perca-perca kain tadi? Kena minta awal-awal. Lebihan kain ini boleh tak bagi pada saya dan halalkan pada saya. Kalau kita jadi tukang jahit nak bimbang-bimbang apa dia? Bimbang-bimbang perca-perca kain tadi menjadi tidak dihalalkan dan menjadi gangguan waktu mana hampir dengan kematian. Apa sahaja yang berkait dengan orang, tolong berhati-hati. Tolong berhati-hati, bimbang, takut-takut kita terambil barang. Kami mandakan orang ambil perca-perca kain, dia tengok kain ni mahal harga dia. Kemudian tukang jahit ni, dia tengok kain ni harga mahal, dia buat kadar-kadarnya. Lepas tu lebihan tersebut disimpan untuk dia, disimpan untuk keluarga dia dan sebagainya, ataupun dia jual pada orang dan sebagainya. Dia jawab depan Allah. Waktu mana hampir kematian dia akan menjadi gangguan, waktu mana dekat dengan kematian seorang. Kemudian kita sambung tajuk lagi, su'ul khatimah. Su'ul khatimah maksudnya mati dalam keadaan buruk dan kecil. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal rajul la ya'malu zaman tawil bi a'mal ahli al-jannah, thumma yaktimu Allah lahu 'amalahu bi a'mali ahli an-nar, wa innal rajul
la ya'malu zaman tawil bi a'mal ahli an-nar thumma yahtimu Allah lahu 'amalahu bi a'mal ahli al-jannah. Allahu akbar. Hadis ni memang hadis yang menggerunkan. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada seseorang itu lama dia buat amalan dengan amalan ahli syurga. Zaman tawil. Tawil, zaman tawil. Lamanya masa buat kerja amalan ahli syurga. Tapi summa yaqtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli nar. Kemudian dia mati dalam keadaan Allah matikan dia dengan amalan-amalan ahli neraka Allah SWT. Lama dah buat benda yang baik ni. Lama. Buat benda yang baik ni lama. Dekat dengan mati dia, Allah mati dia dengan amalan ahli neraka. Punca satu benda yang orang ni sekarang kena, dan kita kena ingatlah. Punca apa dia? Dia berputus asa dengan rahmat Allah. Apabila kita berputus asa dengan rahmat Allah, maka senang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan keji. Kita ni cepat gibah dalam hidup, jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kita kadang-kadang kita buat benda yang baik, lepas tu tiba-tiba satu hari kita tanya diri kita sendiri, yang kita buat baik ni, benda apa yang kita dapat? Kita tanya soalan lagi. Ataupun kadang-kadang kita, apabila kita buat benda yang baik, tiba-tiba tak dibalas. Orang tak menghargai benda yang kita buat, benda yang baik. Waktu tersebut kita mula ungkit. Ungkit apa dia? Ungkit dengan nampaklah aku tolong dia ni. Kalau tahu macam ni lah pun aku tak tolong dia. Habis amalan kita, kerana kita putus asa. Jangan putus asa. Jangan kita ni cepat give up. Dalam hidup orang mukmin ni, istilah putus asa tu tak ada dalam jiwa. Kalau dia seorang yang hidup dia lawan pada putus asa, maksudnya apa dia? Istiqamah. Lawan pada dia yang dinamakan dengan dia putus asa, dia mesti istiqamah. Istiqamah ni diajar dan disuruh dalam agama. Apabila Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang baik ya Rasulullah? Rasulullah kata, buatlah sesuatu walaupun sedikit tetapi istiqamah. Kamu buat istiqamah, berterus. Istiqamah dalam diri kamu. Maknanya, lagi dekat dengan kematian kami, lagi kamu istiqamah. Yang ni yang betul. Tapi ada orang yang dia buat amalan ahli syurga, buat amalan ahli syurga, nanti dan hidup amalan ahli syurga, tiba-tiba dekat dengan mati dia tersebut, dia putus asa dalam hidup. Katakanlah penghujung hidup dia tidak dihargai, anak-anak tak peduli, na'udzubillah min dzalik. Ataupun waktu mana dia ni, sebelum dia, waktu mana dia hidup ni, dia dihargai. Kerana amalan yang baik yang dia buat, dekat dengan mati, orang tak pandang pun pada dia, sehingga kan dia rasa terbuang dan terjauh daripada orang. Dia mula putus asa. Waktu mana dia putus asa ini, dalam keadaan demikian, dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi Rasulullah SAW sebut, wa inna rajul, ada seseorang itu Rasulullah gambarkan, la ya'malu zaman tawil, dia panjang masa dia buat amalan bi a'mal ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Hidup ni dosa apa tak buat, dosa apa yang dia tak lakukan, buat maksiat, buat itu, buat ini. Summa yahtimullahu lahu amalahu bi a'mal ahli jannah. Tiba-tiba Allah matikan dia dengan bisa mana amalan yang dilakukan itu dengan amalan ahli syurga Allah SWT. Benda apa yang sedang berlaku? Allah sedang menjentikkan hidayah kepada diri. Yang ni yang salah, yang anda sebut. Kadang-kadang kita ni jadi rosak, punca apa dia? Punca putus asa. Kita jadi baik, punca apa dia? Jadi mati dalam keadaan baik ni, punca apa dia? Allah bagi hidayah. Hidayah itu Allah bagi. Ujung dalam hidup dia, tiba-tiba Allah bagi hidayah, ubah dalam hidup. Yang ni yang besar nilai. Kadang-kadang ada orang yang jahat, kita kata apa dia? Apa benda yang tak jahat pada dia? Jahat ni gambaran untuk diri.
Tiba-tiba dekat dengan kematian berubah hidup dia. Berubah hidup dia ni, berubah menjadi sesoleh-soleh manusia. Buat contoh siapa dia? Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham ni contoh yang mudah untuk kita nak faham di kalangan wali-wali Allah. Wali Allah, dia ketua kelompok. Ketua kelompok, CEO dalam kelompok. Maknanya bos besar lah dalam kelompok. Satu hari waktu mana dia merompak, dia tua dah merompak. Tua dah dalam merompak lagi, ketua bos besar. Dia merompak satu kabilah. Disebutnya waktu mana dia merompak satu kabilah, tiba-tiba semua rompakan itu dirompak, ada seorang kanak-kanak. Katanya Imam Syafi'i, kanak-kanak itu apabila orang dah rompak semua, ada seorang kanak-kanak ni, orang tanya, barang apa lagi yang tak diambil? Kanak-kanak jawab, barang saya tak diambil. Lalu Ibrahim Adham yang dengar tu terkejut dia. Budak, dia tanya, budak, yang kamu ni betul ke ada barang? Dia kata, betul, saya ada barang banyak. Katanya budak, banyak barang. Dia pun tunjuk barang dia yang tidak diambil lagi. Orang tak jangka dia ni seorang kanak-kanak tiba-tiba bawa barang banyak sebegini. Lalu Ibrahim Adham tanya dia, siapa yang bagi barang banyak ni? Ibu saya dia bagi. Habis itu, kenapa yang kamu bagi tahu semua barang-barang yang kamu miliki? Ibu saya pesan saya dalam perjalanan untuk pergi belajar. Katanya budak, dalam perjalanan untuk pergi belajar, ibu saya pesan, sepanjang hidup ini janganlah kamu bercakap bohong walaupun dengan sesiapa. Saya tak akan berbohong. Katanya budak tersebut, memang saya ada barang. Apabila kamu tanya ada barang tak ada barang, saya jawab, ya ada barang lagi. Barang saya belum lagi diambil. Saya tak berbohong. Ibu saya pesan jangan cakap bohong. Ibu saya pesan. Lalu Ibrahim Adham tanya lagi, kenapa kamu tak bohong? Jawab budak ni, kalaupun saya berbohong, Allah tak akan berbohong dengan saya. Dengar saja begitu, terduduk Ibrahim Adham tersungkur dan tersengal. Menangis tersesak Ibrahim Adham tadi. Ceritanya, dia kata, Allahu Akbar, budak yang sekecil ini jaga Allah, aku yang setua ini tak boleh jaga Allah. Budak yang sekecil ini boleh jaga Allah, aku yang setua ini tak boleh jaga Allah. Tak malu ke aku dengan kanak-kanak yang sekecil ini? Dia berubah hidup. Allah bagi dia sekejap je dalam hidup ni, tak sekali je, lalu dia berubah menjadi, akhirnya dia menjadi sesoleh-soleh manusia. Daripada ketua kelompok berubah menjadi sesoleh manusia, dan dia menjadi wali-wali di antara wali-wali. Kita boleh bayang sampai pengen demikian. Orang yang Allah nak jentik jiwa dia sekejap. Kadang-kadang Allah nak bagi pada kita ni nak jadi baik, sekejap je Allah. Dalam hidup kita ni, para hadis kan bayang, kita berubah mana apa dia. Kadang-kadang bukan benda yang besar pun Allah buat. Kadang-kadang mimpi. Ada seorang hamba Allah, malam dia cerita pada anak. Dia kata anak dia sekolah belajar cemerlang di sekolah biasa. Satu hari anak dia sebut, dia kata, saya ni Ustaz, dia kata, anak saya bangun dari tidur, dia kata, saya mimpi tengok ada bangunan warna kelabu, ada pintu syurga. Saya nampak indah tempat itu. Katanya anak yang kecil, ibu, saya nak menghafal Quran. Saya tak nak sekolah ini. Saya tak nak sekolah yang saya ada. Ibu dia kata, nak belajar menghafal Quran ke mana? Kamu kan sekolah terbaik, tempat yang terbaik ni. Dia kata, saya nak menghafal Quran. Saya mimpi 3 malam turut-turut. Saya mimpi tempat yang indah, saya membaca Al-Quran. Kata ibu tersebut, dia kata, saya bawa tempat-tempat menghafal Quran, saya pergi di sekolah-sekolah, saya jumpa di seksyen 8 Shah Alam. Dia kata, saya tengok, anak saya tengok bangunan ni, terkejut dia, sebiji dalam mimpi saya. Sebiji dalam mimpi. Dia sebut dah terus, dia kata dia naik pintu, kemudian naik tangga, kemudian dia tengok, sama dia sana. Daripada sini dia kata, saya nak menghafal Quran. Yang tuan-tuan wakaf lah, bangunan tuan-tuan wakaf tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan dia kebaikan. Senang. Anak ni dah menghafal lebih kurang 8 juzuk dalam Quran. 8 juzuk ke semalam, mana dia beritahu demikian. Nak sebut ni gambaran bagaimana Allah nak bagi hidayah ni pas sekejap je dalam hidup seorang. Kadang-kadang Allah kena
untuk nak bagi hidayah pada seorang. Harta yang mahal. Anda pernah cerita pada perahan sekalian, ada seorang perempuan yang datang dalam kuliah. Dia datang dalam kuliah di masjid negeri tu. Dia datang, lepas pada kuliah dia tunjuk pada anak, Ustaz nak tunjuk sikit ni. Ni dia tunjuk begu dekat tepi dia. Begu anak kata kenapa ni? Dia kata, Ustaz, saya kena pukul pada suami saya dengan kayu golf, Ustaz. Kayu golf pukul. Lepas tu anak kata macam mana? Dia kata tak apalah Ustaz, dia kata saya tahan. Alhamdulillah saya boleh datang dengar kuliah Ustaz. Waktu mana saya kena pukul ni, dia kata saya berilau. Saya tengok kat mana saya nak pergi. Saya pergi kat masjid negeri tu. Dia kata saya tengok orang ramai, saya singgah, saya mula duduk, saya dengar Ustaz mengajar, dia kata. Dan mula daripada situlah saya mula, dia kata ni saya datang ni saya belajar. Anak kata mahalnya harga nak suruh datang dengan kuliah. Kena pukul dengan kayu kau dulu baru datang. Kalau ada orang yang terpaksa kena harga yang mahal. Orang ni sekali kadang-kadang tak ada orang yang nak diuji dengan demikian. Tapi Allah nak bagi hidayah ni, Allah jentik dengan sesuatu benda menyebabkan kamu berubah daripada jahat, kamu berubah menjadi baik dan benar. Para hadis ada pengalaman tersendiri melalui saat-saat yang Allah nak tunjuk sayang pada kita dengan diberi hidayah. Berbeza-beza keadaan orang. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ada orang yang buat amalan jahat. Tiba-tiba sebelum daripada kematian dia, Allah matikan dia dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan demikianlah kita. Walaupun kita tak nak buat benda yang jahat ini, tetapi biar kita istiqamah dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita kecewa. Setiap kali mana tersilap buat dosa, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Jangan kita putus asa dan aku ni banyak sangat dosa ni, sehingga kan Allah tak ampunkan dosa aku. Tak, Allah tetap mengampunkan dosa. Bagaimanapun dosa yang pernah kita buat, banyak mana pun dosa yang pernah kita lakukan, bagaimanapun lagi mana kita hidup, lagi pula kita diberi peluang untuk taubat dan kembali. Jangan putus asa dalam hidup kita. Diriwayatkan daripada Sa'd bin Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu 'amal ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amal ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada seorang hamba itu, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia buat kerja ni, Allah, ahli syurga teruslah dia. Kerja apa? Kerja imam masjid. Kerja apa? Kerja bilal masjid. Kerja apa dia? Saya kerja, saya qari dan sebagainya. Kerja apa dia? Kerja saya pendakwah. Tapi wa innahu min ahlil jannah. Ada orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada seorang hamba tu amalan dia amalan ahli neraka. Rasulullah gambarkan. Orang tanya kerja apa dia? Saya kerja di kelab malam. Kerja apa dia? Saya tak kerja besar-besar pun, merompak kecil-kecilan. Kerja apa? Kita tanya pada dia, kerja apa dia? Saya ni tak ada kerja, tak solat, tak tahu apa dalam hidup saya. Misal contoh demikian, amalan ahli neraka terus. Amalan ahli neraka. Kita tengok demikian. Wa innahu min ahli jannah. Tapi Rasulullah kata, kamu tahu dia tu di kalangan ahli syurga. Dia di kalangan ahli syurga. Rasulullah SAW sebut demikian. Tapi ada orang yang beramal ahli syurga. Amalan ahli syurga, orang hanya kerja apa? Saya kerja imam masjid. Bukan masjid biasa, masjid besar. Saya kerja apa? Saya kerja ustaz. Kerja apa? Saya kerja qari. Saya kerja itu. Kerja dengan kerja ahli syurga. Wa innahu min ahli nar. Tapi dia di kalangan ahli neraka. Rasulullah sebut wa innahu min ahli nar. Tapi dia di kalangan ahli neraka. Kerja masjid tapi curi duit masjid. Kerja masjid tapi buat khianat pada jiran tetangga. Kerja bagus, nampak amalan bagus, tapi ahli neraka. Jadi apa dia? Jadi ustaz. Bukan jadi apa dia? Jadi ustazah. Bukan ustazah biasa, ustazah pilihan. Nak sebutnya gambaran pada diri dia. Hebatnya dia, tapi dia di kalangan ahli neraka. Rasulullah kata beliau, wa innamal a'mal bil
khawatim, kerana amalan ini berdasar pada penutup dalam hidup. Dalam hidup kamu tu penutup pada amalan yang kamu kerjakan dalam hidup. Allahu Akbar. Berdebarnya kita ni, takut kita ni nampak buat dah, tapi nak jaga sampai pada tingkat penghujung, nak jaga ni berdebar kita. Cuma macam tadi lah, macam anda sebut, dua perkara je, istiqamah, yang kedua jangan putus asa. Istiqamahlah dalam hidup dengan amalan ini, walaupun dikeji, walaupun dicaci. Kadang-kadang kan kita pergi dengar kuliah, orang keji kita, orang sebut, alah pergi rajin pergi dengar kuliah, ramai macam syaitan. Orang keji kita, baik tak baik pergi dengar kuliah, orang sebut demikian, kita pun dengar macam tu, putus asa kita. Ya, rasa malas nak pergi kuliah. Kalau pergi kuliah pun orang kata juga datang perasaan demikian. Jangan. Kalau kita buat macam tu, kita sedang berputus asa. Jangan putus asa. Istiqamah dalam hidup. Orang kata, woi rajin, baca Quran rajin, tapi mengumpat pun rajin juga. Kita pun dengar je begitu, kita jawab, Allah, saya memanglah berdosa terhadap mengumpat, tapi saya dapat pahala dengan saya baca Quran. Jangan putus asa. Ya, orang sebut boleh jadi betul. Kita pun ada kesilapan itu. Bertaubatlah pada Allah terhadap dosa. Manakala yang kita sedang buat yang baik tadi, istiqamahlah kita. Kan ada orang kata, oi, bertudung, cantik, elok ustazah, macam ustazah, tapi perangai bukan main lagi jahat. Misal contohnya, ada orang sebut demikian. Ya, yang perangai jahat itu kena taubat, tetapi yang baik tadi jangan dikeji. Yang baik yang dibuat jangan dikeji. Yang baik itu haruslah kita dokongi dan kita sokong. Tetapi manakala yang buruk haruslah diubati dan dipulihkan pada seorang. Itu keadaan dia. Jangan sampai peringkat bagaimana kita jadi putus asa. Jangan. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kita boleh istiqamah, kita jangan putus asa, mintalah dengan Allah supaya Allah kurniakan hidayah yang berterusan dalam hidup. Yang anda sebut tadi, kenapa orang yang jahat buat amalan ahli neraka, tiba-tiba dekat mati berubah menjadi amalan ahli syurga? Punca apa dia jadi demikian? Jawabnya kerana Allah bagi hidayah dalam hidup ini. Hidayah ni Allah bagi semua orang ke? Nah, tak semua orang. Anda sentiasa ulang pada perhatian sekalian, dalam hidup kita ni Allah bagi semua hidayah dalam hidup. Allah pilih yahdi man yasha. Allah pilih orang yang bagi hidayah, orang yang tak bagi hidayah. Contoh orang tak bagi hidayah siapa dia? Abu Talib, pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan sumber hidayah, dekat dengan Rasulullah, tak dapat hidayah. Kita contoh yang mudah, kita ni dapat hidayah, tak dapat hidayah apa dia? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam tu, kita tanya pada sama-sama kita ni, penting ke bangun tahajud malam? Ya, penting. Betul ke penting? Penting. Ya. Bila penting? Bila kita mati nanti. Cuba kita tanya balik. Yang kita tanya tadi penting tadi, dia bangun tak tahajud? Dia tak bangun. Kalau kita tanya, boleh bangun? Tak boleh bangun. Kan kata tadi penting. Ya dah penting, tapi tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Saya susah nak bangun. Kenapa susah nak bangun ni? Makan banyak sangat sebelum tidur. Dia jawab demikian. Kan Nabi biasa buat contoh demikian. Makan banyak sangat sebelum tidur. Lepas tu susah nak bangun. Kita pun jawab balik, kalau kita jangan makan sebelum tidur. Dia jawab balik, tak makan pun tak bangun juga. Tak makan pun tak bangun juga, Ustaz. Memang tak bangun. Kenapa tak bangun? Keturunan saya memang tak bangun. Keturunan saya dah memang tak bangun. Susah nak bangun. Senang ke bangun tahajud? Tak senang. Tak senang, walaupun kita tahu. Kita sebut demikian. Baik, kamu tak boleh bangun. Kalau kamu bangun, kamu sembahyang. Dia kata bangun sembahyang. Duha sembahyang. Duha pun tak sembahyang juga. Sedangkan kita sedang bangun, kita pun tak solat juga. Maknanya apa dia? Hidayah. Hidayah ni Allah bagi. Macam kita kan, ramai mana di kalangan kawan-kawan kita sebut, jom dah datang dengar kuliah sekejap je, tak lama pun, ustaz pun datang lewat. Kita sebut pada kawan-kawan kita, kita sebut lepas dia berhenti apa? Kita sebut pada kawan kita sebut demikian.
nak ingat pada kawan-kawan kita, jomlah datang. Boleh datang? Tak boleh datang. Tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Hidayah itu pemiliknya Allah, pemberinya ialah Allah. Allah pilih orang ni bagi, orang ni tak bagi. Ada orang yang kita nasihat dia, tutuplah aurat. Kamu tahu kan kena tutup aurat? Ya, saya tahu. Tapi bila kamu nak tutup aurat? Nanti saya balik Makkah, nanti saya tutup. Sekarang saya tak nak tutup lagi. Kenapa? Nanti orang kata saya baik sangat, saya bagus sangat, dia sebut demikian. Tapi waktu mana dia pergi Mekah, dia balik Mekah, dia tutup, tak tutup juga. Kenapa tak tutup juga? Jawabnya, hidayah itu pemiliknya Allah. Suatu tiga benda ni, kalau kita nak suruh husnul khatimah pada kita, jangan terlepas. Istiqamah, kemudian jangan putus asa. Dalam masa yang sama, pada kita ni, kita diajar supaya dia minta dengan Allah supaya Allah mahdi. Ya Allah, ataupun sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus. Ataupun kita sebut Allahumma inna nas'alukal huda. Aku mohon pada kamu ya Allah, hidayah kamu ya Allah. Bimbingkanlah aku ni ya Allah. Tolong gerakkan diri aku ya Allah. Kerana nak gerakkan diri ni tak mudah dalam hidup, tak senang, dan tak mudah kita nak dalam hidup kita nak buat benda ni. Kerana dia, kerana Allah lah yang menggerakkan hidup kita. Abu Muhammad bin Abdul Haq berkata, ini kita sambung minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita ini dalam membicarakan tajuk yang su'ul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, anda sebut pada minggu yang sudahnya anda dijemput oleh anak-anak kita di Poland untuk menyampaikan ucapan dan ceramah dengan pelajar-pelajar di Europe. Mereka buat pada musim sejuk ni, mereka buat program. Pada masa yang sama mereka buat satu misi untuk membantu umat Islam di Chechnya, umat Islam yang sedang perang tak habis lagi sampai hari ini di Chechnya, Shishan. Anak-anak insyaAllah akan melepas pada 21 hari bulan 12. Cadangnya dalam program itu, kerana program pelajar itu ada betul program sendiri dia. Kemudian nak pergi bagi bantuan pada umat Islam di Chechnya, umat Islam Shishan yang perang dengan Soviet. Jadi kalau bahan sekalian rasa nak bagi sumbangan, kita tak pernah kan bagi sumbangan pada Shishan. Bukan nak bagi pada pejuang, tak, bagi pada pelarian yang paling ramai, yang lari, pelarian umat Islam, orang Islam kita yang lari daripada Soviet itu. Mereka di Grozny itu mereka lari ke Poland. Di Poland itu negara kafir, tapi mereka sambut orang Islam dan mereka benarkan orang Islam tinggal di negara mereka. Tapi paling penting, kalau kita boleh bawa sikit sumbangan bagi mereka itu satu rahmatlah, terutama pada musim-musim sejuk seperti ini. Ini nak masuk musim sejuk ni, salji pun dah mula turun. Kata jadi demikian, mereka dalam keadaan dalam kemah-kemah saja. Jadi tak banyak sangat cerita tentang Shishan. Jadi paling demikian, anak pergi nanti insyaAllah, anak harap anak sama dengan rombongan Muslim Camp akan pergi ke sana bawa bantuan ini. Kalau Tuhan sekalian ada nak suruh pahala-pahala kita banyak dan sebagainya, kita pakai sumbangan insyaAllah. Yang kedua dia, di Langkawi itu, Mahat Hafiz sana di Langkawi itu masih lagi memerlukan wakaf yang RM1 sekali, RM1 sekali. Jadi kalau berhabiskan, kita nak beli tanah, tak boleh nak selesai lagi bayaran tanah tersebut. Tanah tu ibu yang tua telah wakafkan separuh, kemudian tinggal separuh lagi yang kita kena bayar ke dalam RM500,000. Itulah anak mencadang cari RM1 seorang ataupun RM1 sekali untuk siapa yang nak wakafkan tersebut. Wakaf tanah untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakat-bakat arwah kita dan bakat-bakat arwah kita ni. Mudah-mudahan sampai dengan jalan demikian. Orang sekalian panjang punjang dan beritahu pada sahabat-sahabat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina bi arifin. Allahumma aftah alaina bi hikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يسر أولادنا في امتحان خصوصا إلى نور المطرشة بنت سيف الوزن. اللهم يسر لها ولا تعسرها وتأمنها بالخير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.